إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darain amin. Kali ini kita pada majlis yang ke 138 dan masih lagi dalam kitab Azkar Al-Akil Wasyarib. Kitab Azkar Al-Akil Wasyarib berkenaan dengan zikir-zikir ataupun yang berkaitan dengan waktu makan dan juga waktu minum. Semalam kita telah baca berkenaan dengan terakhir berkenaan dengan apa yang perlu dibacakan ataupun perlu dilakukan oleh orang yang berpuasa ketika mana dia dijemput untuk menghadiri perkahwinan ataupun majlis kenduri. Tak kira apa-apa kenduri, tapi yang wajibnya kata dalam mazhab Syafi'i fardu ain, iaitu majlis menghadiri majlis kenduri kahwin, itu yang wajib. Adapun baki majlis kenduri yang lain, maka ia hanya jatuh pada hukum sunat sahaja, iaitu apabila dijemput maka hendaklah dia hadir. Kalau tanpa sebab maka dia wajib hadir, tanpa keuzuran maka dia wajib hadir. Dan apabila dia berpuasa maka hendaklah dia datang juga dan beritahu kepada tuan kenduri, tuan rumah, dan falyusalli, maka hendaklah dia mendoakan. Yusalli maksudnya dari segi lughah, as-salah adalah doa, itu dari segi lughah, maka hendaklah dia berdoa, mendoakan keampunan dan juga keberkatan kepada tuan rumah tersebut, tuan kenduri tersebut. Baik. Baik, hari ini kita pada bab wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u fi aklihi. Bab teguran ataupun nasihat ataupun didikan kepada orang yang yusi fi aklihi, orang yang tak senonoh lah, yusi maksudnya yang tak beradab ketika waktu makan. Itu disunatkan ataupun dianjurkan untuk kita menegur apabila kita melihat sesuatu yang tidak elok, tak kiralah dalam apa-apa jua keadaan, tapi dalam bab sekarang iaitu bab ketika waktu makan. Qala rawaina fi sahihai, qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala
kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahbah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibni Abi Salamah, beliau merupakan Rabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak tiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah, iaitu mak kepada Sayyidina Umar, yakni Umar ibni Abi Salamah. Ini setelah mana kewafatan ataupun iaitu suami dia, iaitu Abi Salamah meninggal dunia, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah, dan Sayyidina Umar adalah anak tiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia masih lagi kecil. Beliau dikatakan dilahirkan 2 tahun sebelum hijrah, iaitu di Habsyah, iaitu ketika mana Sayyidina Abi Salamah dan juga Sayyidina Ummu Salamah berhijrah di sana, dan beliau dilahirkan di sana. Dan ada pendapat beliau dilahirkan di Madinah, iaitu pada tahun kedua hijrah, ataupun dia dilahirkan di Habsyah. Waktu tu dia belum, ibu dan ayah dia belum lagi berhijrah ke Madinah. Wallahu a'lam. Baik, beliau berkata, ini Sayyidina Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masih lagi ghulam, masih lagi kecil. Seperti mana kita maklum, ghulam ni nisbah kepada anak kecil, iaitu tak kiralah bayi yang baru lahir sehinggalah mencapai umur baligh, iaitu digelar sebagai ghulam, iaitu anak kecil ataupun budak-budak lah, kita maklum, ataupun disebahkan kepada khadim. Ini khadam, orang yang membantu melakukan urusan, itu ghulam. Tapi nak maksudkan di sini kuntu ghulaman, iaitu aku masih lagi kecil, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu masih lagi di bawah asuhan, di bawah tarbiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebab apa? Sebab beliau duduk dengan Ummu Salamah, dengan mak dia, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan mak dia. Wa kanat yadi tatishu fi suhbah, dan kedua tanganku ataupun tanganku ni waktu makan tersebut pada satu hari, jadi tatishu fi suhbah, tanganku melangkau-langkau mengambil makanan. Fi suhbah, suhbah ni kita ibaratkan sebagai dulang ataupun talam lah, dalam bahasa kita talam, yang dimakan dengan beramai-ramai, dalam boleh dikatakan boleh dimakan diseramai 5 orang, iaitu suhbah tersebut. Itu ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang yang lain makan, kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar ibn Abi Salamah, waktu itu dia masih lagi kecil, dia datang dan dia ambil makanan dari pelbagai sudut. Bukan di tempat dia saja, dia ambil di tempat orang lain juga. Biasalah budak-budak kan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak, samillah, bacalah bismillah, sebutlah nama Allah. Iaitu samillah, iaitu al-amru, iaitu perintah. Kata ulama, perintah tersebut adalah perintah lil istihbab, iaitu yang sangat dianjurkan untuk membaca bismillah, iaitu sebelum makan. Samillah, bacalah bismillah, sebutlah nama Allah. Tak kiralah dengan sudah kita maklum, baca bismillah itu pun sudah memadai untuk mendapat pahala sunnah. Tapi yang afdalnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu menyebut secara penuh. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang berhampiran dengan kamu dulu.
makanlah wa kul mimma yalik, makanlah yang berada di sisi kamu dulu. Baik, kata ulama, larangan ataupun perintah makan yang berada di hadapan kamu tersebut, itu perintah sekiranya makanan tersebut sama jenis. Kalau contoh kita makan satu hidangan, makanan tersebut sama jenis, satu jenis saja, maka perintah tersebut valid untuk kita makan dengan apa yang berada di hadapan ataupun berhampiran dengan kita dahulu. Itu yang kita perlu faham. Dan sekiranya makanan tersebut banyak jenis, sebaliknya makanan tersebut dia banyak jenis. Contoh kalau selalu kita pergi kenduri, kalau zaman sekarang dah tak ada dah hidangan tersebut, orang datang hidang kepada kita, semuanya secara buffet. Kalau dulu makan secara berhidang ni, kita makan duduk dalam 2-3 orang, dan dihidangkan dengan makanan. Contoh, kalau makanan tersebut dihidangkan depan kita, kebetulan pada hari tersebut, pada waktu tersebut dihidangkan sayur di depan kita, dan kita pun tak makan sayur, dan depan orang lain dengan ayamnya, dengan dagingnya, adakah kita perlu untuk makan sayur dulu? Kita ambil lauk sayur dulu. Kata ulama, sekiranya makanan tersebut berbagai jenis, maka tak perintah untuk makan apa yang berhampiran dengan kamu dulu, itu tak valid. Maksudnya kita boleh saja ambil makanan yang di sudut yang lain, ataupun di bukan saja di depan kita dulu. Maksudnya boleh untuk kita ambil makanan di tempat yang lain dulu. Sebab sekiranya kalau kita tak makan makanan tersebut, maka bolehlah untuk kita makan makanan yang lain dulu. Baik, itu jelas. Sebab mahal larangan untuk ambil makanan di tempat lain tersebut hanya valid sekiranya makanan tersebut sejenis sahaja. Kalau maksudnya kalau tak sama jenis, boleh untuk kita, tak ada masalah untuk ambil makanan daripada bukan daripada bahagian kita dahulu. Sebab zaman dahulu mereka makan, kalau makan ramai-ramai, mereka secara adatnya mereka makan dalam satu talam, dalam satu dalam. Baik, iaitu 3 perintah, iaitu makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan juga makan dengan apa-apa yang di hadapan kamu dahulu. Yang ini sekiranya makanan tersebut sama jenis dengan makanan orang lain, itu maklum. Wa fi riwayatin fi sahih qala akaltu yawman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'altu akulu min nawahi as-sahbah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul mimma yalik. Dalam riwayat yang lain, juga dalam sahih, sanad yang sahih, Sayyidina Umar ibn Abi Salamah kata, pada satu hari aku makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'altu akulu min nawahi as-sahbah, maka aku makan daripada, aku ambil setiap makanan tu daripada setiap sudut. Biasalah makan secara tak beradab lah, kita katakanlah, sebab budak-budak kan. Faqala li Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, kul mimma yalik, makanlah dulu apa yang berada di hadapan kamu, di sisi kamu dulu. Qultu qawluhu tatishu bikasita wa ba'daha ya'un musannah bi tahti sakinah wa ma'nahu tataharaku wa tamtaddu ila nawahi sahbah. Maksud tatish adalah dia mengambil makanan, dia melangkau tangan dia, mengambil daripada setiap nawahi sahbah, daripada setiap sudut tulang talam tersebut. Wala taqtasiru ala mawdi'in wahidin, dan tak berpada dengan satu tempat sahaja. Baik. Itu teguran. Maksudnya di sini, syahidnya di sini adalah kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyalahi ataupun yang menyalahi adab dan sebagainya, maka secara spontannya, secara terusnya kita hendaklah menegur perbuatan orang yang tak mematuhi ataupun menyalahi adab tersebut. Baik. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Jabalah ibn Suhaim qala asabana 'amu sanah ma'a ibni Umar. Asabana 'amu sanah
'amu sanatin ma'a ibn Zubair faruziqna tamran fakana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul wa yaqul la tuqarinu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil iqran thumma yaqul illa an yasta'dhina ar-rajulu akhahu. Dalam riwayat sahihai, ini Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Jabalah Ibn Suhaim, beliau di kalangan tabi'in. Beliau berkata, asabana amu sanah, yani kami pada tahun tersebut kami ditimpa sanah. Sanah ni adalah maksudnya adalah musim kemarau. Sanah. Sebab tu kata guru kami, ini Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala, yang seafdalnya, yang afdalnya kita apabila kita nak sebutkan tahun, kita sebut secara lafaznya adalah am, yani am sekian, berbanding kita sebut sanah. Sanah ni bermaksud tahun yang padanya satu musibah ataupun musim yang tak baik, iaitu musim kemarau, musim panas yang berpanjangan. Maka yang afdalnya kita sebut am, lebih sesuai sebagai optimis kepada musim tersebut ataupun tahun tersebut. Asabana amu sanah, jadi kami ditimpa dengan tahun ataupun musim kemarau yang berpanjangan. Ma'abni Zubair, yani ketika mana waktu Sayyidina Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah ataupun pemimpin pada zaman tersebut. Faruziqna tamran, dan kami dikurniakan, direzekikan dengan tamar, buah kurma. Fakana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul, dan pada satu hari kami makan tamar tersebut, dan kebetulan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma melalui jalan di hadapan kami. Wa nahnu na'kul, dan kami sedang makan tamar tersebut. Wa yaqul la tuqarinu, dan Sayyidina Abdullah ibn Umar menegur. Mungkin dia melihat ada di antara mereka yang makan tamar tersebut dengan dua biji sekaligus. La tuqarinu maksudnya dia makan dua biji tamar dalam satu suapan. Janganlah tuqarinu, janganlah kamu makan dua tamar sekaligus. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran, kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan perbuatan tersebut. Ini makan secara banyak dalam satu suapan. Summa yaqul illa an yasta'dhina ar-rajulu akhahu, kemudian dia Sayyidina Abdullah bin Umar kata, melainkan jika dia minta izin kepada orang yang bersama dengan dia. Contoh kalau kita makan secara beramai-ramai dan makanan tersebut tak banyak, tapi kita makan juga dengan kita ambil secara banyak tanpa minta izin kepada orang yang makan bersama dengan kita tersebut, itu adalah yang dilarang. Sebab larangan tersebut pada waktu tersebut, iaitu pada waktu makanan tak cukup. Sebab apa? Sebab musim kemarau dan makanan terpaksa dicatu. Maka larangan tersebut valid sebabkan nak tak nak makanan tersebut berkurangan, disebabkan makanan tak banyak, disebabkan musim kemarau. Maka apabila rezeki dah banyak, musim kemarau dah tak ada, dan buah kurma pun banyak, maka larangan tersebut diangkat, disebabkan dah tak ada masalah dah, boleh dah untuk makan secara dua biji sekaligus. Kata Imam Al-Khattabi, adapun pada zaman mereka tersebut makanan tak banyak. Adapun waktu zaman sekarang dah makanan dah terlampau banyak, maka kita tak berhajat kepada
larangan tersebut. Itu larangan la tuqarinu tersebut untuk makan 2 biji sekaligus ataupun makan apa-apa banyak dengan banyak sekaligus. Tapi secara adabnya tak eloklah untuk kita makan secara 2 biji sekaligus ataupun dengan banyak sekaligus. Itu sebabnya menunjukkan kepada gelojoh. Tak eloklah. Qauluhu la tuqarinu ay la ya'kulir rajulu tamratain fi luqmatin wahidah. Kata Imam Nawawi lagi, jadi maksudkan dengan la tuqarinu adalah la ya'kulir rajulu tamratain, iaitu larangan untuk seseorang memakan 2 biji tamar fi luqmatin wahidah, dalam satu suapan. Baik, qala wa rawayna fi sahih Muslim an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi shimalihi faqala kul bi yaminik qala la astati', qala la istata'ta, ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi. Riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa ada pada satu hari seorang lelaki, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi, seorang lelaki dia makan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri dia. Faqala kul bi yaminik, kemudian apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak keadaan tersebut, baginda terus tegur, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Qala la astati', kemudian kata lelaki tersebut, la astati', aku tak mampu, saya tak mampu. Sedangkan waktu tersebut dia mampu, tangan kanan dia elok saja, tak ada masalah pun. Tapi disebabkan dia punya ego dia ataupun dia sengaja tak nak makan dengan tangan kanan, dia kata la astati', saya tak mampu. Qala la istata'ta, kemudian Nabi terus kata kepada dia, kamu tak akan mampu lagi untuk makan dengan tangan kanan kamu. Seolah-olah Nabi mendoakan kepada dia. Ma mana'ahu illa al-kibr, iaitu apa yang menyebabkan dia tak nak makan dengan tangan kanan disebabkan illa al-kibr, melainkan kibr, dia punya ego dia. Fama rafa'aha ila fihi, maka secara automatik dia tangan kanan dia tersebut terus tak mampu, orang kata stroke lah, terus berat untuk fama rafa'a ila fihi, dia tak mampu untuk menyuap tangan kanan dia tersebut ke mulut dia. Baik, itu di antara dalil menunjukkan bahawasanya harus ataupun disunatkan untuk kita menegur sekiranya kita melihat sesuatu yang tidak baik, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ketika apa-apa jua keadaan, hatta pada waktu makan, sehinggalah waktu makan pun kita tengok tak elok, kita disunatkan untuk menegur terus. Qultu hadha rajul huwa bus, kata Imam Nawawi, lelaki yang disebutkan dalam hadis tersebut yang tak nak makan dengan tangan kanan yang dia tersebut adalah nama dia Busrun, bidhammil wahidah wa bidhammil muwahhadah wa bisin al-mula ibn Ra'i al-Aib musannaf wa huwa sahabi. Kata para ulama, beliau di kalangan sahabat, iaitu Busrun tersebut. Adapun kata Imam Al-Qadhi Iyad, dia kata lelaki tersebut boleh jadi dia munafik. Sebab apa? Dia tak mematuhi arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk makan dengan tangan kanan tersebut, tapi dia abaikan, dia tak mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu dalil, kata Imam ataupun Qadhi Iyad, kata itu dalil menunjukkan bahawasanya dia seorang yang munafik. Tapi Imam Nawawi rawat balik, kata tak semestinya dia tak patuh arahan Nabi tersebut, dia seorang yang munafik ataupun kafir, tapi dia melakukan maksiat saja. Wallahu alam. Tapi kebanyakan mengatakan bahawasanya lelaki tersebut adalah sahabi, itu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad awdahtuha lahu wa syarha hadha al-hadis bi syarh Muslim, syarh sahih Muslim, wallahu alam. Kata Imam Nawawi dah jelaskan secara panjang lebar dalam syarah sahih Muslim,
boleh rujuk kalau kita nak lebih tahu lebih lanjut. Baik, bab istihbabil kalam ala ta'am, bab boleh iaitu harus untuk kita bercakap-cakap, ini bersembang ketika mana waktu makan. Fi hadis Jabir alladhi qaddamnahu fi babi madhi ta'am, yani padanya ada hadis iaitu yang kita dah baca dah berkenaan dengan baginda Nabi SAW ketika mana dihidangkan makanan, diberikan roti, Nabi bercakap, Nabi bersembang tanya, ada tak benda yang nak dicicah? Ini kemudian datangkan dengan cuka, Nabi terus puji. Itu dalil menunjukkan bahasanya boleh untuk kita bercakap-cakap atau bersembang ketika waktu makan. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu fi al-Ihya min adab at-ta'am an yatahaddatsu fi hali aklihi bil ma'ruf. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, di antara adab makan ketika waktu makan ay yatahaddatsu, iaitu bersembang-sembang, bercakap-cakap, fi hali aklihi bil ma'ruf, iaitu bercakap pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik-baik. Wa tahaddatsu bi hikayatis salihin, dan itu topik perbincangan atau perbualan ketika waktu makan tersebut yang dianjurkan, iaitu bercakap berkenaan dengan cerita orang-orang soleh fil at'imah, ketika mana mereka makan, wa ghairiha, dan yang selainnya. Maksudnya dibenarkan, itu dibolehkan untuk kita bercakap-cakap, bersembang ketika waktu makan, tak ada masalah, tapi dengan syarat topik perbincangan atau topik bersembang tersebut adalah perkara yang baik-baik sahaja. Dan kata para ulama, hikmah, di antara hikmah kenapa disunatkan ataupun dianjurkan untuk bersembang ataupun bercakap ketika waktu makan tersebut dengan perkara yang ma'ruf, untuk mengambil hati orang yang hadir, orang yang makan bersama dengan kita, dan mengelakkan mereka daripada makan dengan lahap ataupun dengan gelojoh. Sebab apa? Kalau kita sembang, kita makan dengan perkara yang bersembang dengan perkara yang baik, mereka akan tumpu dengan perkara tersebut dan makan dengan secara perlahan. Itu tafsiran ataupun syarah para ulama berkenaan perkara tersebut. Baik, bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'. Bab apa yang perlu diucapkan ataupun perlu dilakukan ketika mana ada yang makan tapi dia tak kenyang. Qala rawaina fi sunan Abi Daud wa Ibn Majah an Wahshi ibn Harb radhiyallahu anhu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'. Qala fala'allakum taftariqun. Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubarak lakum fihi. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Wahshi ibn Harb radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'. Sesungguhnya kami dah makan banyak, tapi kami rasa tak kenyang pun. Qala fala'allakum taftariqun. Kemudian Nabi kata, fala'allakum taftariqun. Boleh jadi kamu kalian makan secara tak sekali. Taftariqun, makan secara berasingan. Duk ramai-ramai tapi makan asing-asing dalam satu rumah tersebut. Qalu na'am. Kemudian mereka kata, para sahabat kata, ya benar, kami makan secara asing-asing, tak makan sekali. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fajtami'u ala ta'amikum. Maka apabila kamu nak makan, makanlah secara berkumpul, makan beramai-ramai dalam satu tempat. Wazkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah, iaitu sebelum makan. Yubarak lakum fihi, maka kalian akan diberkati padanya. Makanan tersebut akan mencukupi, akan mengenyangkan kalian. Jadi fajtami'u ala ta'amikum, ini dengan sebab ijtima', dengan sebab berkumpul tersebut, maka akan diturunkan rahmat ataupun diturun keberkatan pada sesuatu kumpulan tersebut.
Itu di antara sebab keberkatan. Ini berkumpul ramai-ramai, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkatan kepada kumpulan tersebut. Wazkur ismallah, dan dengan menyebut, di antara hikmah menyebut nama Allah sebelum makan ni, dia akan mengelakkan syaitan daripada makan bersama dengan kita. Seperti mana kita dah baca pada hadis yang sebelum ni, yang mana apabila disebutkan apabila seorang makan tersebut, apabila datang seorang lelaki yang makan, para sahabat sedang makan, kemudian tiba-tiba seorang Arab Badui datang dan terus makan tanpa menyebut nama Allah, maka baginda Nabi SAW kata, sekiranya dia menyebut nama Allah, maka makanan tersebut akan mencukupi bagi kalian, akan mengenyangkan kamu. Itu faedah kenapa kita disunatkan untuk menyebut nama Allah Ta'ala sebelum makan. Iaitu akan mendatangkan keberkatan dan menghalang syaitan daripada makan dengan bersama kita. Ibarak lakum fi. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Baik, sebelum tu ada lagi yang menyokong hadis ni, iaitu daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, yang menyandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya ahabbu ta'am ila Allah ma kasrat alaihi al-aidi. Ini sebaik-baik makanan yang disukai oleh Allah Ta'ala yang mana yang disentuh oleh banyak tangan. Maksudnya makanan yang dimakan secara beramai-ramai tersebut adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yani Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan padanya. Dan juga riwayat daripada At-Tabarani yang mengatakan bahwasanya yang disandarkan kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahwasanya ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan yang kita tersediakan untuk 2 orang, dia akan mencukupi untuk 4 orang. Dan makanan wa ta'amul arba'ah yakfi samaniyah, dan makanan yang kita buat sediakan untuk 4 orang, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan keberkatannya mencukupi untuk 8 orang. Fajtami'u alaihi wa la tafarraqu, maka makanlah secara beramai-ramai, makanlah secara berkumpul, dan janganlah kamu makan berasing-asingan. Bila sebut ni, teringat almarhum abah saya. Kalau waktu makan saja dia akan ajak makan sekali. Kalau makan tak sekali ni dia akan marahlah, biasalah. Baik, cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bab ma yaqul idza akala ma'a sahibi aha, dan maksudnya apa yang perlu dilakukan sekiranya kita makan bersama dengan orang yang ada penyakit. Allah Ta'ala a'la wa alam. Kita sambung pada majlis yang akan datang. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang itu disebabkan kekurangan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.